Kopi O, nasi lemak Kopi O. Alhamdulillah, selamat pagi kepada semua. Kembali bertemu dalam Nasi Lemak Kopi O. Terima kasih kita terus setia. Tadi dah pergi mana? Tapi mana bagus lah. Alhamdulillah, itu yang kita nak tu. Jadi kita nak teruskan dengan segmen seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025. Pendidikan tinggi dalam akhbar pada hari Khamis yang lalu. Kalau boleh saya bacakan, pelan ini menyediakan 10 lonjakan yang cukup baik dan mampu memberi panduan kepada universiti awam melaksanakan matlamat pendidikan negara mengikut keupayaan serta usaha masing-masing. Ini kata Prof. Datuk Dr. Wahid Umar. Secara ringkasnya nak menghasilkan pelajar, menghasilkan graduan yang berkualiti lah. Alhamdulillah. Dan Telah pun berkuantiti tapi berkualiti. Betul. Walaupun kita ada 1, 2, 3, 4, 5 di sebelah sana, tapi kualitinya masih kita jaga. Yang pastinya berkualitinya kita semua ini betul. adalah untuk generasi yang akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi kita nak perkenalkan tetamu kita, Muhammad Anas bin Misbahuddin. Anas, apa khabar? Anas merupakan pengerusi Majlis Perunding Pelajar Kebangsaan MPKK merangkap Presiden Majlis Perwakilan Pelajar UNIZA. Hebat, orang muda Ganu kita. Banyak jawatan. Asal bukan Ganu kan? Asal bukan Ganu. Bukan Terengganu? Bukan, saya bukan Terengganu. Saya Penang. Penang Mari. Kalau Ganu tadi dia sebut Bukang lah. Bukan. Okey. Dan sebelahnya kita juga ada Muhammad Hanif bin Ramlan yang di-Ketua ataupun YDP MPM Majlis Perwakilan Pelajar UPM. Assalamualaikum. Sihat Alhamdulillah. Tegak dengan tayar merah dia. Dua anak muda yang berkaliber lah. 2 ke 5 anak muda. Janganlah menyingkirkan yang lain ni. 2 anak muda dan sebaya dengan dia. So duduk jauh sikit. Besok ada kelas? Besok cuti semester? tak ada kelas. Tak ada kelas? Baik. Cuti lah ni. Jadi sebenarnya kita nak tahu ni, apakah yang saudara perlu faham mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pandangan anak muda yang berjawatan di dalam universiti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nasi Lemak Kopi O. Kalau kita lihat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, pendidikan tinggi ini salah satu plan yang asalnya sudah ada pelannya, tapi ditambah baik, ditransformasi untuk melahirkan graduan yang lebih baik, lebih seimbang, lebih holistik dan sebagainya. Ini salah satu plan yang dirancang, dirangka, yang berangkumi semua stakeholders. Contoh, daripada mula yang paling penting mahasiswa, kita libatkan juga pensyarah dan juga pengurusan. Dan semua ini orang kata dijadikan satu panduan ataupun dijadikan satu modal ataupun penentu untuk plan ini dibuatlah. Okey, baik. Mungkin apakah jaminan, mungkin kata jaminan lah. Apa plan ni adakah boleh memastikan pelajar ni ataupun mereka yang ikut plan yang disediakan ini dapat diterima dalam pasaran, bekerja dalam pasaran. Ya, mungkin Hanif boleh. Mungkin Hanif respon sikit. Macam seperti kita tahulah, kita ada Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan 10 jenis lonjakan. Dan salah satunya adalah graduan holistik, usahawan dan seimbang. Saya sebagai dalam konteks mahasiswa melihatkan ketiga-tiga elemen ini adalah salah satu package yang lengkap, yang sangat sempurna bagi seorang mahasiswa. Sebab dia ianya memenuhi kehendak industri pada masa zaman sekarang lah. Kita tengok pada zaman dulu dia lebih utamakan akademik. Tapi baru-baru ini yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan 2, dia menyatakan bahawa penilaian CGPA tidak lagi hanya tumpu pada akademik. Dia menambah dalam keseluruhan daripada kurikulum lah. Jadi saya melihat perkara ini ianya satu usaha murni daripada Kementerian Pendidikan Malaysia mengimbangi akademik dan kurikulum dalam kalangan mahasiswa. Maka benda ini akan mewujudkan satu kemarisan dalam diri pelajar dari segi tuturan mereka, komunikasi dan sebagainya. Okey, Anas dan Hanif, anda memegang jawatan yang tinggi sebagai perwakilan pelajar dan itulah YDP dan sebagainya. Bagaimana anda melihat memegang jawatan yang tinggi ini dapat membantu pelajar dalam menjadi insan dan menjadi graduan yang lebih baik apabila mereka keluar nanti? Sebenarnya kalau saya secara personal, kita diberi jawatan ini, dipilih untuk memberi jawatan ini, kita melihat bahawa kita perlu menyumbang kepada mahasiswa dan juga kepada masyarakat.
Jadi mahasiswa ini kita menggalakkan agar mahasiswa ini keterlibatan mereka dalam aktiviti persatuan, di dalam dari segi aktiviti kepimpinan di dalam universiti itu sangat penting. Sebab apabila tamat pengajian mereka di universiti, tempoh pengajian di universiti sangat pendek, paling lama pun 3-4 tahun saja kan. Dan selepas itu mereka akan menamatkan pengajian dan mereka akan berada in real life dalam bidang pekerjaan masing-masing dan sebagainya. Dan kerana kalau kita lihat ada 70 lawan 40%. Ini statistik yang dikeluarkan sendiri. 70% IPT menyatakan bahawa mereka menyediakan graduan-graduan yang baik, yang cemerlang. Tetapi pihak industri sendiri hanya menyatakan 40% sahaja graduan yang berkualiti dilahirkan. Ini kita perlu salah satu tanganilah dan salah satu lonjakannya untuk menangani masalah tersebut. Kita perlu seimbangkanlah supaya 70%, 40%, beza 30%, mana pergi kan yang berkualiti itu kan. Baik, dari segi keuangannya, biasanya gila kita dulu pernah juga jadi pelajar, antara kekangan kita adalah dari segi keuangan. Bagaimana PPP MPT ini dapat membantu mereka ataupun para pelajar yang kurang berkemampuan? Kalau tengokkan daripada lonjakan ini, dia telah menggariskan satu plan di mana telah wujud satu permasalahan di mana seorang pelajar itu layak untuk ke IPT, tapi mereka mengalami masalah keuangan. Tapi bagi saya, sebelum plan ini ditubuhkan, maka mana-mana pelajar yang layak untuk ke IPT, mereka telah disediakan, telah diberi bantuan keuangan. Sebagai contoh daripada PTN, daripada JPA, MARA dan sebagainya. Maka saya lihat perkara ini sangat-sangat usaha yang murni bagi membantu mereka yang layak untuk terus ke hadapan, maju ke hadapan dan membina satu kehidupan yang baru sebagai mahasiswa. Sebab mahasiswa di universiti dan juga pelajar di sekolah sangat-sangat berbeza statusnya. Kita tahulah. Dan begitu juga dengan pemikiran mereka dari segi mentaliti, dan mereka ini yang merupakan role model dan juga pemimpin masa hadapan yang akan datang. Baik. Dan antara lonjakan yang kita tahu adalah kecemerlangan bakat. Kan? Mungkin Anas boleh kongsi sikit apa pentingnya yang lonjakan kedua ni? Lonjakan kedua kalau kita lihat, mahasiswa ini dia mempunyai bakat yang cemerlang. Tetapi dia perlu digilak, perlu dididik, perlu diajar bagaimana untuk mengaplikasikan bakat yang ada. Kerana kalau kita lihat mahasiswa ini dia perlukan satu pemangkin ataupun membantu mereka bersama-sama untuk menonjolkan diri mereka. Yes, I can do it sebagai contoh. So salah satu cara dia adalah kita lihat industri untuk turun ke universiti dan memberi penjelasan kepada mahasiswa selepas anda tamat pengajian apa yang kita perlukan. Sebagai contoh, yang pertama bahasa yang dikuasai perlu 2 bahasa utama, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris perlu dikuasai. Itu sekurang-kurangnya. Kalau kita ada lagi bahasa yang lain, itu advantage untuk dia. Dan yang kedua, dia perlu mempunyai satu keterampilan dan juga seimbang. Sebagai contoh, saya lihat ada 2 perkara penting di dalam PPP MPT ini. Yang pertama, dia perlu mempunyai akhlak. Yang kedua, berilmu. Sebab ini perlu seimbang. Kalau cuma mempunyai ilmu sahaja tidak berakhlak, tidak guna. Dia bagaimana dia respon kepada sesuatu. Contohnya dia dapatkan satu maklumat dan dia adapt kepada maklumat tersebut, dia analisis maklumat tersebut dan bagaimana dia respon kepada maklumat tersebut. Adakah terus melantah dan sebagainya. Itu satu perkara lah yang jiwa muda darah panas kan, laju je. Melenting. Mungkin Hanif ada respon sikit tentang maksudnya sebagai seorang pelajar. Sebab kadang-kadang bila kita tengok pelajar ni dia cemerlang akademik GPA tu memang power. Tapi bila dalam bidang pekerjaan sendiri, kita kalau usahawan sebagainya, kita akan tengok kepada keterampilan dia. Nak bercakap depan orang pun tak boleh. Jadi komen sikit. Kalau kita tahulah di mana setakat ini statistik pengangguran dalam kalangan graduan semakin meningkat. Saya lihat ada antara mereka yang ada 4 flat, kata cemerlang dia punya CGPA. Tapi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia melahirkan graduan yang seimbang kedua-duanya. Bukan sahaja bijak pandai dalam kertas, tapi dalam menyeluruh sebidang, dalam kata holistik lah. Okay? Betul, jika Kementerian Pendidikan Malaysia ni dia memberi satu jalan yang cerah kepada mereka-mereka ini yang kurang dalam kemahiran dari segi komunikasi dan sebagainya. Jadi mereka ini perlu mengambil satu usaha daripada diri sendiri. Sebab Kementerian telah menyediakan satu platform, tapi yang lebih penting adalah usaha daripada pelajar itu, mana mereka mempelajari apa itu kemahiran sainiah. Kita sini ada 8 kemahiran sainiah. Di setiap universiti pun telah terapkan ke 8-8 di setiap program.
dan mana-mana program yang diadakan di setiap dalam kampus, maka ke-8 elemen ini harus ada. Maka student yang datang ke program akan dapat apa itu pemarisannya. Betul. Itulah nak keseimbangan tu penting. Itulah saya sarankanlah kepada anda yang mungkin pelajar yang nak masuk ke IPT untuk terus berpersatuan, sebab jangan asyik tengok buku je. Sebab daripada situ kita dapat Libatkan diri. Betul, Libatkan diri. kita dapat asah bakat kita menjadi pemimpin, untuk bercakap depan orang ramai. Itu antara penting. kekesalan saya lah. Kekesalan Kemahiran Tidak berpersatuan betul. dulu. Penting. Cuma tengok buku je. Sebab tu saya for flat. Alhamdulillah. Tapi ada unsur biak ke ni? Ada lah. Jangan riasan. Tapi ada juga para pelajar yang terlalu aktif, berpersatuan, separuh jalan dia dah kena tendang keluar MT. Itu pun kita tak nak juga. Kalau boleh kita carilah jalan keseimbangan. So, dia ada penting. seimbang. Yang penting akademik. Itu adalah tujuan utama ibu bapa kita hantar ke universiti, dan yang seterusnya adalah untuk meningkatkan diri. Sebab tu kita perlu berpersatuan. Kita kena seimbang lah. Tu nampak macam Hanif dengan Anas kan. Nampak. Seimbang, nampak. Tadi Pakai kod dan sebagainya. Tapi anda suka kucing tak? Kucing suka. Nampak sisi dalam lembut hati dah tu. taman tu. Sisi lembutnya. Nampak diri tapi dalam dah taman. Jadi sebelum tu kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Anas ni dapat berkongsi ilmu pandangan anak muda. Mungkin ini adalah lapisan-lapisan pemimpin persatuan nanti. InsyaAllah Sri Tan Sri inilah orang-orang ni kan. Amin. Nampak ada gaya dah. Tapi tak tahulah mereka ni sayang kucing ke tidak tu. Sayang kucing, alhamdulillah. Pernah ada kucing? Pernah kucing kan? Pernah lah. Ada kucing. Jom kita tengok kucing jom. Kucing tak renap. Kucing tak renang. Oh, lagi penyayang. Dah tengok kucing janggut tak? Kucing Kita tengok. Ada. Tengok.